Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Polis sahkan panggil Razali bantu sesatan kenyataan menghina. PAS akui terpu idea bila bersatu buat hal. Kerajaan terdahulu tidak buat apa-apa berkaitan kes cabar syariah. Abdul Hadi Selah negara Islam ada hubungan diplomatik dengan Israel. Isu sidang tergempar OIC jadi tubuhan Parlimen. Hasil sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam di Arab Saudi berhubung krisis Palestin Israel menjadi antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman sesawan Parlimen, Amin Huda Hassan, Pakatan Harapan Seri Gading, bertanyakan perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi waktu pertanyaan menteri. Dia juga mahu tahu hasil lawatan Perdana Menteri ke persidangan mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi bagi kerjasama ekonomi Asia Pasifik di Amerika Syarikat baru-baru ini. Pada sesi sama, Muhammad Azizi Abu Naim, Perikatan Nasional Gua Musang, bertanyakan Perdana Menteri berhubung pendirian Kerajaan Persekutuan terhadap notis petisyen yang difailkan dua wanita yang dilihat sebagai usaha mencapai enakmen Kanun Jenayah Syariah Golongan 1 Kelantan 2019. Sementara itu, pada sesi soal jawab, Sharlina Abdul Rashid, Pakatan Harapan Bukit Bendera, meminta Perdana Menteri menyatakan jumlah kertas siasatan yang dibuka dan kes dituduh di mahkamah bagi kesalahan pengantunan kanak-kanak. Selain itu, Nordin Ahmad Ismail, Perikatan Nasional Lumut, mahu Menteri Pertahanan menyatakan status terkini pelaksanaan dasar industri pertahanan dan keselamatan negara yang sudah tertangguh begitu lama. Usai sesi soal jawab itu, persidangan Dewan Rakyat akan menyambung semula sesi perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2024 di peringkat jawatankuasa kementerian berkaitan. Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 32 hari, bermula 9 Oktober lepas hingga 30 November ini. Polis Diraja Malaysia telah memanggil Ketua Badan Pimpinan Bersatu Terengganu, Datuk Razali Idris untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan dipercayai bersifat penghinaan terhadap sistem keadilan negara oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kicil itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, Adun Kijal itu dipercayai mengeluarkan kenyataan yang menyifatkan keputusan oleh institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Katanya beliau Razali dipercayai mengeluarkan kenyataan itu semasa Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya 040 di Kemaman, Terengganu 10 November lepas. Menurutnya, rakaman percakapan Razali dibuat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah di Balai Polis Cukai, Kemaman, Terengganu. Muhammad Suhaili berkata kenyataan Razali itu telah ditularkan oleh pengendali akaun TikTok pada 14 November lepas. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya, kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi supaya tidak mengganggu proses siasatan. Susulan itu, kertas siasatan akan dilengkapkan dengan segera dan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Rabu lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuat laporan polis berhubung satu hantaran aplikasi TikTok yang dikatakan tidak tepat serta menjejaskan kepercayaan orang awam kepada sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. SPRM dalam kenyataan memaklumkan bahawa menerusi hantaran dibuat pemilik akaun TikTok itu, Razali dirakam mengeluarkan beberapa tuduhan palsu. Tiada sebarang isu, ia hanya sekadar tajuk laporan berita sahaja, kata Naib Presiden PAS Datuk Idris Hamad ketika diminta mengulas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai sokongan rakyat terhadap rakan politiknya iaitu PAS dikatakan sudah tepu sebelum parti itu menjalankan hubungan kerjasama membentuk Perikatan Nasional. Idris berkata ketika ini terdapat banyak percubaan pihak tertentu termasuk individu yang mahu melihat PAS berbalah dan keluar daripada PN. Katanya sebenarnya apabila dibaca dengan teliti, isu itu hanya ditajuk sahaja tetapi di dalamnya tidak seperti sedemikian dan lain. Jadi tidak timbul sebarang isu sekalipun, hanya orang mahu cucuk melaga-lagakan sahaja kerana ada pihak dan individu mahu melihat PAS keluar daripada perikatan ini. Mula selanjut beliau berkata, PAS sentiasa komited untuk mengukuhkan kerjasama dengan parti lain dalam PN pada masa depan. Katanya kita akan berkukuh, malah saling membantu dan menolong bagi memastikan PN terus kuat serta dipercayai rakyat. Malah terjemahan ini dapat disaksikan pada pilihan raya kecil Kemaman. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menyifatkan sokongan rakyat terhadap PAS dianggap sudah terpus sebelum parti itu menjalinkan kerjasama membentuk Perikatan Nasional. Beliau berkata ketika PAS bergerak solo, parti Islam itu tidak merekodkan jumlah kemenangan besar seperti dinikmati kini termasuk menang di 4 negeri serta hampir menawar Selangor. Katanya parti itu mula melonjakkan kedudukannya pada pilihan raya umum ke-15 apabila bekerjasama dalam PN.
Pengundi di Kemaman serta rakyat Terengganu keseluruhannya pasti akan menerima banyak manfaat jika calon Barisan Nasional menang pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman 2 Disember ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pembangunan akan kembali rancak jika calon BN Jeneral Bersatu Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor memenangi kerusi itu. Sebaliknya, beliau berkata PAS tetap akan menjadi pembangkang sekalipun memenangi kerusi pada PRK Kemaman dan tiada manfaat bagi dinikmati pengundi jika calon parti itu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar menang. Katanya tiada sebarang projek pembangunan dilakukan kerajaan PAS selepas lebih 4 tahun menerajui kepimpinan kerajaan negeri. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian berkata, pembangunan yang ada di Terengganu dilaksanakan oleh kerajaan BN ketika memerintah negeri ini. Katanya kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap utuh jika Ahmad Samsuri dipilih sebagai ahli Parlimen Kemaman. Katanya kerajaan perpaduan dalam usaha membina jambatan perhubungan antara negeri dan persekutuan, tetapi pengundi di Parlimen Kemaman diminta tidak membakar jambatan itu. Mula selanjut, Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan berkata, PRK Kemaman tidak akan berlaku jika PAS dan Bersatu bekerjasama dalam kerajaan perpaduan. Katanya keengganan dan kedegilan pucuk pimpinan tertinggi Perikatan Nasional bersama membentuk kerajaan perpaduan punca berlakunya PRK dan pilihan raya negeri. Keengganan PAS dan Bersatu untuk tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan bukan disebabkan DAP. Sebaliknya, pemimpin tertinggi parti itu berebut untuk menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kerajaan terdahulu Perikatan Nasional langsung tidak mengambil tindakan berkaitan kes yang mencabar enakmen syariah dan menunggang isu tersebut demi keuntungan politik. Katanya kes di Selangor pada tahun 2021 dan diikuti di Kelantan. Kita tidak dengar jawatan kuasa ditubuhkan, Menteri Undang-Undang dulu tidak buat apa, di mana yang kita tentang. Kes dibawa pada 25 Mei tahun lalu. Siapa Perdana Menteri ketika itu, doa saja berjelak. Pasal apa Menteri tidak jalankan tugas? Mahkamah benarkan prosedur dalam bulan September tahun lalu, tetapi Menteri tidak tahu ada kes syariah. Anwar berkata demikian ketika menjawab soalan Azizi Abu Naim, Perikatan Nasional Gul Musang, dalam sesi pertanyaan Perdana Menteri. Berhubung kes Ning Ini Zurina, Ning Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan, pimpinan PAS. Azizi turut bertanya berkenaan jawatan kuasa khas mengkaji keberkesanan Dewan Undangan Negeri dalam membuat undang-undang negeri. Katanya Ketua Hakim Negara telah beri teguran. Kita mesti ambil pertimbangan supaya kes ini dilihat. Ia bukan mencabar syariah, ia mencabar keputusan kuasa negeri dalam perlembagaan. Beliau juga tegur beberapa peguam. Mahkamah Persekutuan mengumumkan bahawa keputusan kes Ning Ilin lawan negeri Kelantan ditangguhkan. Ia juga memberikan peringatan agar tidak memesongkan fakta kes. Ning Ilin dan anak perempuannya mencabar keabsahan 18 enakmen syariah Kelantan dan mahu enakmen-enakmen berkenaan diisytihar sebagai tidak sah. Berhubung dengan jawatan kuasa pula, Anwar berkata ia akan melihat bagaimana hendak mengangkat syariah tanpa menjejaskan hak buka Islam. Kelantan ambil inisiatif yang bertentangan dengan perlembagaan. Mahkamah Persekutuan tidak menentang syariah, dia mereka putuskan. Tanggungjawab kerajaan ialah tubuhkan jawatan kuasa. Ada negeri yang keras dalam prinsip dalam kalangan negeri. Katanya kita setuju jawatan kuasa yang diperkenan Raja-Raja untuk mengangkat mahkamah syariah. Menjawab soalan tambahan Azizi yang mencadangkan kerajaan menjadi pencelah dalam kes Ning Ilin, Anwar menegaskan bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan tidak akan menjejaskan usaha kerajaan memartabatkan syariah. Katanya saya akan usahakan dengan semua pihak ada persepsi seolah mencabar syariah kerana orang politik tunggang agama untuk politik. Isu substantifnya bidang kuasa. Keputusan kes Mahkamah Persekutuan dan kes Selangor ialah apa negeri boleh buat. Setiap negeri ada percanggahan, ada usaha selaraskan undang-undang. Keputusan ini tidak menghalang kerajaan dan Majlis Raja-Raja memberi pandangan buat peraturan tingkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyela segelintir negara Islam yang masih belum memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel ikuran kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Penaung Aid for Palestine itu berkata, keadaan berkenaan amat malang apatah lagi ketika ini ada negara bukan Islam sendiri telah menamatkan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Katanya negara Amerika Latin yang bukan sebuah negara Islam pun sudah putuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi ada antara negara Islam yang masih ada hubungan diplomatik dengan Israel, mereka masih agak malu-malu untuk putuskan hubungan ini. Ini sangat malang. Abdul Hadi memberitahu satu situasi politik yang sangat menarik berlaku ketika ini apabila isu Palestin mendapat simpati bukan sahaja umat Islam, malahan masyarakat seluruh dunia yang masih ada sifat peri kemanusiaan. Katanya kita lihat satu protes rakyat sangat hebat bukan sahaja dari negara Islam tetapi dari negara bukan Islam seperti di Amerika Syarikat sendiri yang kerajaan yang paling kuat sokong Israel. Di England pula protes makin meluas apabila demonstrasi yang dilakukan makin hari makin melibatkan ramai peserta dan dimaklumkan juga ada segelintir pemimpin bertindak meletak jawatan kerana protes. Justru Ahli Parlimen Marak itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan gelombang protes masyarakat antarabangsa itu untuk terus membantu Palestin. Katanya selain menyalurkan dana, kita juga menggesa beberapa solusi dibuat terhadap isu peperangan Israel Palestin ini, antaranya kita desak kerajaan Mesir
buka pintu sepadan mereka dan beri perlindungan kepada pelarian wanita dan kanak-kanak dari Palestin. Malaysia juga wajib memulakan tindakan undang-undang dengan mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.